Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersiaran secara langsung daripada Facebook page Momen Buku dan Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia Gamis pada hari ini Sabtu 8 Januari 2022. InsyaAllah hari ini kita akan mengupas satu buku yang sangat menarik bersama panel kita insyaAllah. Buku ini diberi nama Powerful, Building a Culture of Freedom and Responsibility. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudari panel kita, saudari Adila binti Ramli untuk memperkenalkan diri serta sedikit kepada para penonton kita. Boleh unmute. Okay, Assalamualaikum. Dengar ke suara? Jelas? Alhamdulillah jelas. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, Alhamdulillah kita berjumpa pada program kita pada pagi ini. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okay, nama, sedikit pengenalan diri lah kan. Nama diberi Nur Adila Ramli. Okay, Nur Adila binti Ramli kini menetap di Sri Kembangan, Selangor je lah. Okay, selaku Majlis Politik Nasional GAMIS, Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia, maka saya diberikan, waktu mula-mula kan ditanyakan nak cerita pasal buku apa kan. Waktu tu macam saya dah, okay, nak cerita pasal buku apa ni kan, nak cerita sebab macam idea tu banyak cerita kan, nak cerita buku apa. Tapi pada akhirnya, mungkin buku ini dipilih sebagai pembuka lah, kita katakan pembuka kepada kita punya 2022. Moga kita punya 2022 ni becomes more powerful. Kita cakap macam tu lah kan. Okay, jadi background, InsyaAllah background belajar di Universiti Putra Malaysia, kos pemakanan dan kesihatan komuniti. InsyaAllah. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah kita dah berkenalan dengan panel kita pada ini. Bagi sahabat-sahabat yang baru sahaja join kita punya live pada pagi ini, boleh like dan share pada sahabat-sahabat lain untuk sama-sama kita dengarkan kupasan buku Powerful. Nama pun dah powerful, moga-moga inputnya juga powerful nanti. Jadi jemput sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama kita di live pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, kita terus ke sesi pusingan yang kedua lah orang kata. Tadi dah berkenalan dengan panel, sekarang kita nak dengar pula apa yang nak dikupas oleh panel. Soalannya daripada saya, sebelum membaca Powerful, buku Powerful ini, apa yang menarik minat saudari Adila untuk membaca buku ini? Kerana cover yang menarik atau sinopsis yang tertarik atau bagaimana? Okey, dipersilakan. Okay, terima kasih saudari moderator atas soalan tadi. Okay, baik. Kenapa saya mula-mula macam berminat untuk baca buku ni? Okay, so dia ada banyak jugalah faktor dia kan. Okay, yang pertama sekali, saya mula baca buku Powerful ni waktu saya second year atau first year lah macam tu. Tapi saya ingat saya second year. Okay, waktu saya punya degree lah, second year degree 2018. Okay, kenapa saya pilih pertama sekali sebab dia English. Itu pointnya. Sebab waktu tu saya belajar di SBP dan SBP tu macam full bahasa Melayu. So macam bila saya masuk universiti, saya rasa macam kenapa English aku ni ada macam tu. Dia rasa, saya ingat macam first kali waktu presentation English kan dekat foundation waktu tu asasi. Saya sampai menangis sebab saya macam limited sangat vocab yang saya ada waktu tu. So macam waktu tu saya cabar diri, dia kata Adila kau memang kena banyak belajar English, kau memang kena banyakkan vocab dan sebagainya. So sampailah saya memilih untuk masuk juga genre bahasa Inggeris lah, senang kata macam tu. Sebab sebelum ni memang saya suka juga membaca daripada zaman sekolah. Cuma bahasa tu kita akan pilih yang bahasa Melayu lah, kita sebut macam tu kan. Okay, tu sebenarnya faktor utama lah kenapa saya mencari-cari buku English. Okay, so bila dicari-cari buku English dan sebagainya, waktu tu saya macam mula-mula saya nak cari buku yang betul-betul self-development kan, saya rasa macam tu. So saya cari daripada recommendation orang-orang yang saya rasa hebat lah macam tu. So
waktu tu saya tengok satu website tu, saya jumpa a list of books recommended by Bill Gates. Okay, lepas tu saya macam baca, saya tengok, saya tick satu-satu kan, buku mana yang best ni kan, macam tu. So jumpalah buku ni waktu tu, buku ni dengan ada lagi satu buku tu pun seronok jugalah. Okay, so waktu tu jumpa buku ni dan saya waktu tu pun macam saya follow juga Nilofa kan sebab dia entrepreneur punya site kan. So macam bila tengok dia pun dia macam banyak juga quotes-quotes yang dikeluarkan daripada buku ni ataupun dia sendiri pun suggest juga buku ni lah untuk dibaca. So bila saya tengok balik macam oh mungkin ada something lah dekat buku ni sebab dia being recommended by macam orang yang hebat kan kita kata. Lepas tu saya cari buku ni tapi saya cuma beli online sahaja. Saya tak beli, saya beli e-book lah senang katakan, beli e-book. Saya tak beli yang hardcover sebab memang saya tak jumpa dekat kedai-kedai. Lepas tu saya jumpa, so saya baca. First time saya baca tu macam okey lah sebab dia punya penulisan, gaya bahasa dia mudah untuk difahami. Dia US punya English. Kalau macam UK punya English ni macam susah sikit lah kan. Tapi ni US punya English. Dan sepanjang saya baca buku ni, dia macam betul-betul cakap direct to you. Maksudnya dia punya ayat, dia punya bahasa dan sebagainya tu macam conversation based. Macam tu. So, kita rasa mudah untuk kita faham dan juga senang untuk kita interpret balik macam tu. Lepas tu faktor kedua. Lepas tu faktor ketiga juga, kenapa saya pilih buku-buku self-development dan sebagainya. Sebab waktu saya masuk degree life tu, saya dah cakap dengan diri sendiri lah, Adila, 4 tahun ni dia bukannya masa untuk macam kau suka-suka je ataupun masa untuk kau belajar sahaja macam tu. Sebab waktu saya asasi, memang dua tu je lah hidup saya macam tu kan. Macam saya suka-suka je ataupun saya belajar je macam tu. Belajar sungguh-sungguh waktu foundation kan sebab daripada SBP punya disiplin tu lah kan. Okay, so macam bila masuk degree ni macam ada balance punya social life sampai dah saya tahu yang macam aku ni masih lack of skill macam tu. Masih lack of skill, masih lack of knowledge untuk faham lah part-part organisasi dan sebagainya. So saya baca buku ni pun macam untuk mendapatkan juga poin-poin macam mana nak manage manusia ataupun macam mana nak manage bila kita berada dalam organisasi. Macam tu. Walaupun buku ni dia sangat menjurus kepada company lah, maksudnya company base kan, cerita pasal HR, cerita pasal objektif KPI dan sebagainya. Tapi sebenarnya macam benda tu sangat boleh diaplikasikan lah untuk kita punya pergerakan dalam organisasi. Logiknya macam tu lah. Okay, so itulah 3 faktor kenapa end up saya baca juga buku ni sampai habis lah macam tu. Masya Allah, kalau saya sendiri bila dengar Adila share tentang, saudari Adila kita share tentang mengapa dia baca buku ni, saya pun termalu sebab saya baru sahaja dapat buku ni, which is betul lah kata sangat susah nak cari dekat kedai buku sebab saya sendiri pun beli buku ni, baru sahaja beli sebab sebelum ni tak pernah baca lagi buku ni. So bila diberi peluang untuk jadi moderator ni, saya cubalah cari buku ni di kedai buku, malangnya memang susah nak jumpa sehinggalah saya ke Shopee dan jumpa MPH punya bookstore, barulah jumpa buku ni. Dan memang satu-satunya tempat yang saya boleh beli buku tu. Jadi dapatlah buku tu dan akhirnya bila diberi peluang untuk jadi moderator ni baru belik. Dan kita bila dengar Adila cerita tu saya termalu sendirilah sebab saya tak baca lagi buku ni. Dan Alhamdulillah sehari dua sebelum kita live ni baru baca dan saya sangat sukalah dengan Adila punya point yang mengatakan walaupun kita duduk di universiti dan sebagainya, bukan kita tak perlu, bukan semata-mata kena fokus untuk subjek akademik sahaja tanpa baca-baca buku luar. Sebenarnya waktu tu lah banyak ni masa yang kita ada. Sebab once dah masuk alam pekerjaan, masa kita dah makin terhad. Kita mula rasa menyesal dan sebagainya kan. Okay. Dan buku ni pada saya betul lah vocabnya, bahasa yang digunakan tidak terlalu berat. Tak perlu nak buka-buka kamus banyak-banyak kali dan sebagainya. Sebab dan dia punya huraian pun tidak terlalu berat untuk kita hadam, untuk kita faham dan sebagainya. Walaupun orang kata macam kita tak ada penguasaan English yang baik pun, saya rasa kita masih boleh memahami buku ni. Okay. Berbalik kepada soalan yang berikutnya. Okay.
boleh tak saudari Adila, dia lah bila dah baca buku ni dan sebagainya, boleh tak share dengan sahabat-sahabat kita yang berada di live sekarang tentang secara ringkas lah poin-poin penting yang penulis highlightkan dalam buku ini. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Untuk poin-poin penting yang di-highlightkan sepanjang buku ni lah kan, maksudnya dalam buku ni. Okay, so yang pertama sekali nak highlightkan mengenai penulis ataupun background buku ni kan. Okay, yang pertama sekali, penulis buku ni, Patty McCord ni. Patty McCord ni sebenarnya beliau adalah seorang creative content, creative director. Kan, creative director dekat Netflix lah. Okay, seperti mana yang kita tahu Netflix ni, kita kata dah becomes gigantic lah. Maksudnya dah becomes giant kan, giant punya company besar. Dan juga macam mana accomplishment mereka. Saya tak nak cerita part yang macam mana dia buat revenue dan sebagainya, bukan itu. Tapi macam mana culture yang disebutkan lah di dalam buku ni yang boleh kita interpret dalam kita punya kehidupan kan. Okay, so yang pertama sekali macam kenapa menarik lah saya tengok daripada buku ni adalah macam mana dia mix ataupun dia shiftkan conventional punya ways of working kepada contemporary punya working. Maksudnya kalau even kita tengok kan macam dalam generasi sendiri pun kita dapat lihat macam mana perbezaan cara kerja generasi Y macam mana, generasi Z macam mana, generasi Alpha macam mana. Dan kita boleh nampak perkara tersebut terjadi juga dalam buku ni lah yang ditulis oleh pengarang. Macam mana daripada konvensional punya kerja yang sangat rigid kepada KPI kepada satu punya pergerakan ataupun working yang betul-betul kita target kepada objektif the whole company. It's not individual punya cerita lagi macam tu. Okay, jadi macam banyak juga sebenarnya point. Okay, satu lagi kan nak cerita macam buku ni kenapa dia menarik kan, sebab dia pada akhir setiap chapter dia akan buat rumusan terus. Dia akan, kita boleh nampak terus macam dia kata apa rumusan dia, maksudnya apa yang action, Betul. kan action yang kita kena buat. Maksudnya dia bukan dia cerita macam ni, macam tu, macam Netflix ni macam ni, dia kata sepatutnya macam ni, bukan tu semata-mata. Tapi hujungnya dia akan ada contoh kan, macam saya ambil chapter 1 ni. But there was a core set of practice. Lepas tu dia listkan terus, practice dia apa. Maksudnya kita kalau nak cakap kena macam ni. Kalau kita nak jumpa orang yang radical, kena macam ni. So dia dah terus comes dengan punya application. So macam seronok lah bila baca tu kan. Kita bila tengah dalam meeting ke, tengah dalam nak set KPI ke, kita teringat pasal benda-benda macam ni. Okay, so beberapa point macam yang nak di-highlightkan lah. Yang pertama sekali untuk introduction. Kenapa buku ni dinamakan Powerful and Freedom dan sebagainya tu dah kan. Foster Freedom and Responsibility, sebab freedom ni maksudnya dia nak katakan freedom of us sebagai workers ataupun sebagai pekerja di tempat kerja. Maksudnya freedom kita untuk menyampaikan idea, freedom kita untuk bersama, untuk achievement company, untuk kita bersama dalam mencapai target yang sama. Macam tu. Okay, saya juga sudah bekerja di satu syarikat software di Petaling. Okay, so macam bila saya bila saya baca buku ni kan, saya dah baca buku ni awal, lepas tu saya baru jumpa bos saya kan. Saya rasa macam dia ni, sebab cara bos ni dia sangat American. Dia sangat American. Dia kata dia macam kalau dia nak tanya pendapat apa semua kan, dia tak akan cakap dulu. Dia akan let the employee speak first. Dia kata okay you. Walaupun saya macam baru masuk kan, baru 6 bulan kerja pun dia macam sangat raikan lah apa yang kita cakap dan sebagainya. So kat situ macam menunjukkan satu work culture yang kita kata menarik lah macam tu kan. Menarik dan sepatutnya kita boleh amalkan. Okay. Come to the buku balik. Okay, so yang pertama sekali adalah macam mana nak membina freedom of worker. So macam mana pertama sekali untuk kita bina workers yang boleh jadi sampai ke tahap tu adalah macam mana dalam chapter belakang, chapter 3 tak silap saya, diterangkan macam mana untuk pastikan kita punya workers ni mempunyai view yang sama. Maksudnya mempunyai target yang sama dan juga mempunyai aim yang sama macam kita. Okay, contoh, kita sebagai bos kita nak revenue sebulan 10,000 contoh, 10,000. So macam mana kita nak implement kepada kita punya workers ataupun kita punya employee ataupun kita punya organisasi yang bersama dengan kita untuk capai target yang sama, untuk 10,000 revenue, untuk 10,000 untung juga contoh.
So macam mana nak capai tu adalah dengan kita pertama sekali we put absolute trust kepada mereka. Maksudnya kita percaya betul dekat kita punya employee. Percaya ni in terms of macam mana dia nak handling dan sebagainya tu pun kita kena percayalah. Walaupun perkara macam dia cadangkan tu bos yang jenis yang macam jenis tak nak ikut cakap pekerja sangat ni kan, dia akan macam ni kata kenapa you nak suggest macam tu. Tak boleh ikut yang lama. Contoh ikut yang lama. KPI kita boleh ke macam tu? Dia akan comes out dengan macam tu punya cara communication kan. So macam apa yang diceritakan dalam buku ni, dia beyond benda tu lah. Maksudnya dia menukar macam mana untuk seorang bos tu pastikan dia punya adik-adik ataupun dia punya employee ni mengikut KPI tu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan trust dan juga freedom kepada pekerja. Okay, ni basic kan. Lepas tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, bila mana bos, contohnya bila mana bos ataupun employer dah bagi dah kebebasan, freedom to you, then you need to be responsible. Maksudnya kita sebagai workers, kita kena responsible lah in every inch of kita punya action di dalam company. Menggunakan kepercayaan yang diberikan. Betul. Sebab kadang-kadang dia macam ada juga employee ni bila dah diberikan macam tu, dia suka macam kalau ayat bahasa Melayu dia suka mengipas kita sebut kan. Dia suka macam bila diberi kepercayaan dan sebagainya. Tapi end up macam dia punya action tu tak sama dengan how big is the trust yang bos dia bagi dekat dia. So dalam masa orang atas bagi freedom to you, pada masa yang sama lah employee ataupun kita sebagai orang bawah pun kena bagi satu sense of responsibility terhadap kerja-kerja kita. Macam mana cara dia? Okay, so yang pertama sekali disebutkan kan, macam mana kita nak jadi responsible kepada kerja kita adalah kita need to be very honest. Maksudnya kita kena sangat transparent dengan kerja-kerja yang kita ada. Okay, maksud kata transparent ni contoh, dah kita tahu kita nak achieve A. Cara kita nak achieve A hanya dengan kita boleh buat B. Tapi kenapa pula kita macam contoh nak pergi jumpa bos, kita nak pusing-pusing, kita buat C dulu, kita buat D dulu, kita buat E dulu, macam tu kata pusing-pusing, end up tak capai KPI. So itu pun macam akan merosakkan company. Ataupun kita kata kalau kapal tu kita dah nak pergi A dah, lepas tu yang pekerja bawah ni kan nak kena sail kan. Tiba-tiba dia pergi sana, dia pergi kiri, dia pergi kanan, so end up kita takkan capai ke destinasi kita lah macam tu. Dia sangat penting kepada dua-dua bahagian sebenarnya, sebagai ketua yang betul-betul percaya dan juga kepada anak buah kita sebut yang betul-betul bertanggungjawab. Dua komponen ni sangat penting kan. Macam even kalau kita translate juga kepada kita punya agama kita kan, ataupun kepada kita punya kefahaman asas dalam organisasi yang Islam ajar pada kita. Macam mana untuk kita betul-betul patuh dan juga taat kepada pemimpin ataupun pemimpin organisasi ataupun pemimpin kelab ataupun pemimpin dan sebagainya. Kita kena, dan dalam masa yang sama pemimpin ni dia kena beri kepercayaan juga kepada anak buah. Dia comes in the two way lah kan, maksudnya two way. Dia tak boleh macam seorang je bersifat terlalu autocrat kan, autokrasi. Tiba itu semua itu ini ikut aku, tak ada meeting langsung, tak ada syura langsung macam tu. Dia tidak berlaku seperti itulah. Okay, jadi kita nak katanya buku ni dia punya dia punya point tu masih lagi terjaga lah. Kita kata it's not about macam being too much liberal punya mindsetting ke apa semua, tidak macam tu. Lagipun macam sebenarnya macam satu point lagi, kita sebagai orang Islam juga macam bila mana kita memilih buku untuk kita baca pun mestilah kita kena apa-apa pun kita come back kepada dasar juga kan. Macam kalau dasar tu macam dah tak kena, kita kena bijak lah untuk menilai tu tak. Setelah. Okay, lepas tu. Betul. Okay, kemudian ada juga dalam buku ni, saya suka satu ni adalah macam part freedom to speak. Maksudnya macam mana dia mengajar kita ataupun kita sebagai orang bawah untuk speak and debate. Maksudnya kita macam nak cakap, kita bukan semata-mata kita bekerja, kita ikut arahan apa semua. Tapi saya faham sangatlah sebenarnya budaya kerja ni bukannya mudah lah untuk kita speak up suka-suka hati. Saya sangat faham. Kadang-kadang masa bila kita speak up ni macam orang dah nampak dia ni kenapa macam tu kan. Sebab working style tu masih lagi tidak being normalized lah dekat Malaysia kan. Macam tu. Kadang-kadang macam kita cakap lebih sikit nak tunjuk hero. Something yang pelik lah. Macam tu kan. Tapi
Okay, tak apa, biarkan mereka, kita buat apa yang kita mampu. Jadi freedom to speak ni dia sebenarnya pun sama juga, dia kena comes dengan dua cara. Maksudnya daripada ketua yang membuka medium dan juga pekerja yang nak to speak up ataupun nak berfikir untuk bercakap. Macam tu. Contoh kan, saya ambil dalam organisasi mana-mana pun. Mungkin kalau ada yang tengok ni, ada yang terlibat dengan NGO dan sebagainya kan. Okay, bila mana ketua ataupun pengurusi, presiden dan sebagainya ni, mereka sepatutnya membuka ruang untuk ada fresh idea daripada anak-anak buah. Ataupun untuk kita kata sentiasa meraihkan pandangan, kita sebutkan raihkan, kita dengar macam tu. Do not close the door even kita tahu ada orang nak masuk, kan? Macam mana kita nak dapatkan idea baru, macam mana kita nak move towards betterment, tapi kalau pintu pun kita tak buka, ruang pun kita tak masuk, ataupun kita macam masih takut untuk kita kata ambil risiko lah, sedangkan risiko tu boleh kita judge sama-sama lah, ataupun kita boleh analyse dan juga kita boleh kurangkan kan. Okay, so tu yang pertama sekali. Daripada side ketua memang kena daripada side ketua memang kena buka ruang. Kalau side kita juga sebagai employee ataupun anak buah, kita bila dah diberi ruang jangan lupa bercakap pula, macam tu kan. Jangan lupa bercakap pula. Kadang-kadang macam kita tengok kan, dalam organisasi ke, dekat kampus ke, dekat luar ke, mungkin banyak juga kita kata geng-geng silent dalam meeting ni kan. Maksudnya dalam mesyuarat dia diam je, tapi bila luar mesyuarat, ya Allah, bukan main pula dia kan. Maksudnya macam macam itulah. Mungkin ada yang pernah hadapi ataupun pernah nampak kan situasi macam ni. Dia kata bila kat luar dia kata, ya aku rasa tadi sepatutnya macam tu kan. Bila mana ada ruang kita tak nak bercakap. So kat situ pun adalah kita kata silap kita punya disiplin dalam organisasi. Bila mana kita dah diberi ruang, why not you speak? Kan, why not you speak? Kalau dalam Islam pun ajar kata sebelum kita nak bercakap, kita istighfar dulu sebab kita takut macam benda tu nafsu sendiri ataupun kita kata kita tak terpandu. So, benda ni pun macam kena being practice dalam kehidupan seharian kita. Tak kira lah dalam macam contoh kan, sebab saya nampak buku ni dia bukan semata-mata untuk kita punya bekerja punya side saja, tapi boleh juga dalam kehidupan seharian kita ataupun muamalah bersama manusia pun boleh. Kan, muamalah bersama manusia. Bila mana orang macam demand you to speak, then you need to speak. Kan, kita jangan takut sangat lah macam dia kata aku takut macam ni, kita takut. Kalau kita buat tu, kita kata lillahi ta'ala ataupun kita kata tak ada harmful pun kepada agama ataupun pada diri ataupun pada keluarga ataupun sebagainya, jangan takut sangat. Kan, Allah yang jaga kita lah kan, kita sebut macam tu, jangan takut sangat lah. Sebab kadang-kadang dia macam dia fikir sangat kan, macam too much overthinking macam tu kan. So kena ni jugalah macam tu. Orang kata kalau kita yakin kita betul, why not kita bersuara? Betul. Dan lagi satu, jangan takut salah. Tu pun ada juga sikit jangan takut salah. Maksudnya kan contoh kita dah cakap macam-macam lah kita dah cakap. Macam end up macam sebenarnya mungkin ada benda yang perlu dibetulkan dalam apa yang kita cakap kan. Kadang-kadang tu orang takut cakap, dia macam dia takut, dia malu sendiri macam tu kan. Dia takut dia nak cadangkan tapi sebab dia risau macam mungkin benda tu sebenarnya dah pernah dah dulu-dulu tapi tak buat pun. Mungkin sebenarnya sebab tak relevan, contoh lah. Macam tu dia punya cara fikir kan. Sedangkan tak ada salahnya pun kan, kita salah. Tak ada salahnya pun kita salah sebab dari situ kita tahu what to improve in ourselves. Macam tu lah. So jangan risau. Okay. Lepas tu mungkin, sebab sekarang dah pukul berapa? Okay. Mungkin yang terakhir point lah kan. Point yang terakhir adalah macam mana untuk pastikan every single ni chapter tu, every single employee should understand the business. Maksudnya semua employee perlu faham kepada kita punya business. Contoh macam yang saya cakap tadi dah kan, kalau kita nak 10,000, so kita punya employee 10 orang contoh. So 10 orang kena ada benda yang sama. Caranya macam mana? Okay, caranya yang pertama sekali, kalau kita pernah dengar kan Pareto Principle 20-80. Kan 20-80 maksudnya daripada 20% of management, dia akan turun kepada 80% of the rest employee. Okay, cara dia adalah macam mana kita empower the middle management. Okay, sebab contoh kan CEO, dia tak akan turun kepada
bawah sekali. Maksudnya dia tak akan turun terus drop kepada bawah kepada dia tak akan turun sampai ke officer contoh. Sebab dia akan lalu hierarchy, maksudnya dia lalu the middle management, dia punya head of HR, head of sekian, head of department dan sebagainya. So HOD ni yang akan turun kepada department masing-masing untuk cakap. Benda ni sangat penting walaupun kita nampak macam kenapa banyak sangat hierarchy, tapi tak sebenarnya. Sebab benda ni contoh kan, macam kalau perang sekalipun, okay, contoh kalau panglima dekat depan sekali, dia tak akan jerit sampai yang belakang sekali dengar, tidak. Tapi dia akan pastikan yang defense paling depan tu faham, dan yang depan tu yang akan comes message kepada belakang macam tu. Okay, sebab apa? Sebab empowerment ni dia takkan boleh macam ni, bukan empowerment. Macam nak cakap, sebab ketua ni dia ada justification dia sendiri yang bukannya orang bawah boleh faham. Maksudnya yang tak semua orang boleh faham. Tapi siapa yang betul-betul close to close to the yang paling bawah dan juga close to the higher up adalah geng-geng middle, geng-geng HOD ni. Jadi HOD ni lah sebenarnya perantara dan sebenarnya memainkan peranan yang besar sangat untuk capai kepada bawah lah, kita sebut macam tu. Okay, so masa dalam company, satu lagi poin menarik adalah macam disebutkan dalam buku ni, hire someone yang betul-betul dah ada vision untuk improvement. Jangan hire orang yang masih takut-takut ataupun jangan hire orang yang tak ada point, tak apa saya boleh je buat, tak apa saya boleh, you bagi je apa saya boleh buat, macam apa yang dia boleh buat macam tu kan. Okay, dia sebutkan dalam buku ni kan, macam dia kata kalau nak interview orang ataupun kita kalau macam kita sebagai orang yang nak bekerja, kita kena come out dengan satu mindset yang kita nampak masalah, then what to do. Apa next punya move, apa cadangan kita untuk improvekan masalah yang terjadi. Bukannya orang yang analyse masalah ataupun orang yang cuma cari masalah, bukan. Oh saya nampak company ni kena improve sekian. How? Kan, how to improve. Yang tu point yang sebenarnya ramai sangat orang yang tertinggal dan end up bila masuk dia akan nampak masalah je lah kan. Dia tak tahu macam mana nak menyelesaikan. Benda-benda macam tu lah yang perlu kita, mungkin kita boleh take note sepanjang kita baca buku ni lah macam tu. Sebenarnya ada banyak lagi, macam ada juga banyak lah sebenarnya, macam ada politicking dalam politicking dalam bekerja. Lepas tu macam mana kita nak honest being dalam bekerja. Kemudian macam mana untuk kita memberi feedback kepada higher ups dan juga employee. Macam mana caranya. Lepas tu adakah kita deserve to know everything about the company ataupun every problem yang dihadapi oleh company. Itu pun employee punya side. Kemudian macam ada juga cara macam mana kita nak kita kata apa, kita nak berhenti lah macam tu kan, resignation letter, what is the best way untuk kita resign. Sebenarnya resignation ni dia bukannya resolve around benda yang buruk semata-mata, tidak, tapi sebenarnya dia growth of career kan. Maksudnya kadang-kadang ada orang dia berhenti sebab dia nak growth of career dia di tempat yang lebih besar. Macam contoh kan, macam kalau company saya, bos saya siap cakap lagi, dia kata saya tak pernah rasa terkilan orang nak resign. Dia kata maybe macam mereka perlukan a growing punya company yang lebih besar dan sebagainya. Okay, so itu depends on dia punya growing lah. Macam tu, sebab ada company dia jenis yang macam kalau resign ni dia memang macam tak nak tengok langsung lah kan employee tu kan. Macam nak cari musuh pula kan. Itulah. Dia macam risau kita. So macam a goodbye tu sebenarnya penting lah. Macam penting juga untuk company dan juga untuk employee. Okay, sama juga di mana-mana pun. Contoh kita sesama kalau ada hubungan ada hubungan dengan kawan-kawan kita apa semua kan, kita nak resolve kan. Contoh kalau ada apa-apa yang berlaku pun kita nak resolve around the good corner lah kan. Maksudnya kita nak cari the good part of kita punya hubungan kalau sahabat dan sebagainya. So a bad goodbye tu sebenarnya bukannya benda yang baik lah kan, sebab dia akan being impactful kepada culture company ataupun kepada diri kita sendiri juga kan, macam mana disiplin diri macam tu. Okay, banyak sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi betul. Kalau kita nak minta panel share satu-satu rasanya mungkin kena ambil masa sehari 2 hari baru habis topik kita pada hari ini. Tapi saya kira panel dah pilih dengan begitu cermat poin-poin yang nak dikongsikan pada kita pada hari ini. Jadi pada saya input-input yang panel baru sahaja kongsikan tu bolehlah orang kata menjadi
batu loncatan ataupun permulaan untuk kita mula membaca buku ni. Sebab saya sendiri pun memang rasa buku ni sangat menarik dan macam saudari panel kita kata tadilah, dia tak terlalu, orang kata tak membawa kepada liberal dan sebagainya lah. Tips-tips yang dikongsikan tu masih boleh diguna pakai oleh kita sebagai orang Islam lah. Sebagai contoh macam kena jadi honest dan sebagainya. Betul, benda tu yang jarang orang bila diberi kepercayaan, jarang orang ambil kepercayaan tu dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Ramai yang menggunakan kepercayaan tu untuk buat benda yang sebaliknya, yang benda yang buruk lah orang katakan, which is tak bagus. Dan benda ni saya yakin poin-poin yang diberikan ni banyak dah company yang buat sebenarnya, dan mungkin bagi mereka yang baru nak mencari pekerjaan ni adalah tips untuk nak orang kata nak mencari pekerjaan dan apa sepatutnya sebagai seorang pekerja, apa nilai-nilai yang perlu kita ada, dan sebagai bos apa juga nilai yang perlu kita ada. Bukannya kita sebagai orang kata pekerja sahaja yang perlu bina nilai, tapi bos pun perlu ada pandangan yang tidak memperkecilkan pekerja dan sebagainya lah, which is sangat bagus. Dan saya tertarik dengan apa orang kata goodbye tadi, which is yang diceritakan dalam buku ni. Ramai orang menyangka bila kita nak berhenti kerja, kita perlu macam konon nak bina satu nak cari musuh baru kan. Nak berhenti kerja tu macam menambah musuh pula, sebab ramai orang bila dah berhenti kerja langsung tak nak tanya khabar company lama, even nak lalu depan company pun takut, which is satu yang tak bagus lah kan. Sepatutnya itu salah satu cabang baru untuk kita bina networking. Kita pergi kerja baru, bina networking baru, tapi kita masih kekalkan networking yang lama. Okay. Kita terus ke soalan yang ketiga. Sebab masa pun dah menunjukkan jam 11. Sambil-sambil tu kalau ada sahabat yang menonton live kita sekarang, kalau ada soalan boleh komen. InsyaAllah kalau ada masa kita akan baca satu-satulah komen daripada kalian. Okay. Saya ni mungkin soalan yang ringkas sahajalah sebelum kita membuka ruang kepada kita punya sahabat-sahabat di Facebook untuk bertanya soalan. Sebagai orang yang dah baca buku powerful lah, apa tips secara ringkas lah untuk yang boleh dikongsikan pada orang yang mungkin tengok live ni baru rasa nak baca buku, atau baru tengok buku ni, atau baru mula baca. Apa tips-tips untuk mereka? Dipersilakan. Okay, bismillah. Terima kasih moderator soalan. Okay, jadi macam untuk tips. Okay, untuk tips kepada sesiapa yang mungkin baru nak baca ataupun baru nak berjinak-jinak dalam self-development ataupun organisation punya behaviour, punya buku-buku kan. Okay, yang pertama sekali, saya cadangkan sebenarnya kalau macam betul-betul nak memahami bagaimana a business working punya, apa orang cakap, business working punya culture ataupun cara kerja, boleh dicadangkan untuk baca buku ni. Okay, sebenarnya dia beyond lah benda tu. Maksudnya boleh je kita baca untuk organisasi ataupun untuk kita punya self-development ataupun self-improvement. Macam tu lah, cara dia adalah macam boleh je terus beli buku ni, baca kan, baca. Okay, sebab macam saya cakap tadi, sebab dia punya bahasa dia mudah, boleh senang difahami, practicality dia mudah. So macam bila kita dalam contohkan saya kan sampai tahap yang macam kadang-kadang dalam meeting, macam teriak-teriak kan, dia macam dia punya point-point hujung-hujung tu kan, macam dia kata, aku kena macam ni, aku kena macam ni, aku kena macam tu. So dari situ macam even waktu saya nak interview kerja dulu pun kan, macam saya teringat lah macam apa yang HR nak dan sebagainya, benda-benda macam tu. So saya rasa bukunya memang sangat baik lah untuk kalian semua dapatkan dan juga boleh baca lah bersama. Okay. Tapi sebenarnya tak dinafikan lah, sebenarnya banyak lagi buku-buku self-development yang lain ataupun buku-buku leadership yang lain yang banyak sangat dekat luar tu kan. Sebenarnya banyak sangat yang bagus-bagus yang boleh kita baca. Tapi dia back to macam kita punya practicality lah, kenapa saya suka juga buku ni. Sebab dia comes out dengan practicality terus yang mudah di hujung-hujung chapter tu kan. Okay, so macam tips untuk kepada yang nak baca ataupun kepada yang belum baca. Buku ni yang pertama sekali adalah bila baca buku ni, kita kena faham the concept of the book. Maksudnya the concept of each chapter.
Sebab chapter-chapter yang ditulis ni sebenarnya dia macam datang dengan satu team yang berbeza lah kita kata. Contoh macam chapter 1, the greatest motivation is contributing to success. Okay, so yang pertama sekali adalah macam team motivation ataupun macam mana you nak buat kita punya employee ataupun kita punya boss ni comes to the same goals. Macam tu. Kita macam motivation lah. So yang second punya macam mana every single employee should understand the business. So macam kita punya understanding kepada kita punya goals dan juga macam mana to achieve perkara tersebut. So macam every chapter ni sebenarnya dia akan portray to different team. So bila baca yang first sekali kita kena faham dulu konsep untuk setiap chapter baru kita boleh olah. Dia macam saya rasa benda ni berlaku kat semua buku pun kan, buku-buku yang macam orang kata self development ataupun buku-buku leadership dan sebagainya, kita baca kita tak boleh interpret terus. Ada beza kalau kita baca novel kan. Kalau baca novel base macam kita baca kita terus direct je imagine apa yang jadi dan sebagainya. Tapi kalau buku-buku seperti ini sebab dia akan comes out dengan macam contoh ataupun dia cerita pula dia punya cerita dulu waktu dia bekerja macam mana. Macam contoh ada juga di-statekan ni daripada apa orang cakap Giant punya company-company lain contoh HBO apa semua kan, Disney Plus apa semua ada juga diceritakan kat dalam ni. So kita kena comes dengan core lah, maksudnya core message yang nak disampaikan. So tu yang pertama, interpreting kita kena faham dan jelas bila kita baca buku ni. Lepas tu yang kedua adalah macam mana kita boleh comes to the practicalities. Maksudnya daripada setiap perkara yang dibincangkan, diulas, di-share, diceritakan pengalaman dan sebagainya dalam buku ni, kita kena comes out dengan okay sekarang aku nak buat apa. Macam tu. Barulah kita akan nampak impact kepada buku ni. Macam itulah. Sebab kadang-kadang macam ada buku yang susah kita nak grab kan. Maksudnya susah kita nak grab. Pasal aku nak buat apa ni? Macam tu kan dia cerita-cerita pusing-pusing. Lepas tu nak buat apa? Ada buku yang macam tu. Tapi saya rasa kalau buku ni dia mudah untuk kita terus comes dengan okay aku nak kena buat apa. Okay macam mana aku nak improve in terms of thinking. Macam mana nak improve in terms of communication. Macam mana aku nak put trust pada aku punya colleague. Macam mana macam tu. So dia boleh terus comes dengan question-question tu yang kita sendiri boleh jawab dan kita sendiri boleh terus praktik kan. Macam itulah. So tu 2 tips. Saya rasa mungkin tu 2 yang paling besar sebenarnya untuk tips baca buku ni. Yang pertama sekali comes up to dia punya themes dan juga faham dia punya whole message of the book dan dia punya chapter. Dan yang kedua adalah comes to the practical part. Sebab apa-apa jenis buku sekalipun kita katakan macam sebenarnya buku tak kira lah buku apa mesti kena bagi impact to the readers. Mesti akan bagi impact to the readers on how kita portray ataupun kita faham buku tersebut kan. Sebab buku is not about 2D punya communication. Maksudnya kita macam kita nampak dia je, kita nampak it's a line of word macam tu bukan. Tapi sebenarnya bila kita membaca buku, kita need to macam dapat apa keseluruhan cerita dia sebenarnya, apa konsep dia dan sebagainya untuk kita praktikkan ataupun untuk kita apply lah yang sebolehnya kan. So macam tu. So it's a 3D book lah kita sebut kan buku ni. Dia macam kita boleh terus dapat dan kita boleh terus apply lah macam tu sikit demi sedikit. Okay, tu je. Okay, Alhamdulillah. Kira orang kata tips yang 2 tips ni pun dah cukup lah untuk mula membaca buku powerful ni. Sebab saya tertarik dengan apa yang Adila cakap dan saya mengalaminya lah. Bila baca buku ni, didatangkan dengan poin-poin pada akhir chapter, which is sebenarnya bila satu-satu benda atau satu-satu ilmu tu atau input yang dalam satu buku bila dipoinkan macam yang penulis buku ni buat, kita lebih ingat berbanding disusun dalam satu paragraf dan sebagainya. Kadang kita nak recall balik tu kita tak nampak, tapi bila disusun di hujung chapter, ia akan membuatkan kita bila kita nak recall balik, kita akan nampak poin-poin tersebut. Kita ingat dia duduk di akhir chapter, ada berapa poin-poin ni, bagi chapter yang keberapa dan sebagainya, senanglah. Which is sangat sesuai lah untuk kita baca dan praktik sebab mungkin bila ada poin ni, kita lebih nampak lah apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Dan kalau tengok boleh baca komen daripada kita punya penonton, dia kata rasa konten buku ni boleh, Syarah Syamimi kata rasa konten buku ni boleh diselitkan dalam silibus tahun akhir pengajian di universiti bagi pendedahan awal buat mahasiswa. Satu pandangan atau ilmu yang sering terlepas pandang
dan dipandang remeh sebelum menerjah ke alam pekerjaan. Ya, betul. Saya rasa orang kata ramai yang tak ada skill-skill nak masuk kerja, nak memulakan alam pekerjaan sebagai bagaimana dan sebagainya, sebab mungkin tidak diberi pendedahan awal lah tentang sebagaimana penulis ni bagi pendedahan pada kita lah kan. So saya rasa satu yang menarik lah kalau mahasiswa-mahasiswa diberi peluang untuk baca buku ni kan, dan atau dimasukkan sebagai dalam silibus sebagaimana yang dicadangkan oleh Syarah Syamimi. Okey, kita terus ke soalan daripada penonton, sebab ni pun dah 11-10 minit. Okay. Ada contoh daripada Nur Ilyani Muhammad Nawawi. Ada contoh praktikal yang panel boleh cadangkan kepada audien based on buku ni. Okay, dipersilakan. Okay, bismillah. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih moderator dan juga kepada yang bertanya soalan. Okay, untuk apa contoh praktikal yang panel boleh cadangkan? Okay, yang boleh saya cadangkan kan, okay, kita go kepada satu chapter dulu, chapter yang first sekali. Macam mana untuk create the motivation, the freedom and responsibility dalam kalangan employee. Okay, jadi yang pertama sekali, kalau kita tengok daripada chapter ni, hujung sekali saya bacakan je lah di hujung sekali dia akan tuliskan in brief tau. Okay, sebab saya guna e-book kan. Okay, dia macam dia tuliskan in brief, lepas tu dia akan statekan terus macam apa point-point dia macam tu. Okay, so saya bacakan sikit. Di hujung dia adalah summary. So dia tulis, the greatest team achievement are driven by all team members understanding the ultimate goals and being free to creatively problem solve in order to get there. Okay, ni yang saya sebutkan tadi lah, maksudnya macam mana semua orang ataupun orang yang berada di bawah team untuk kita betul-betul faham macam mana kita nak achieve kepada goals yang sama and how to. Okay, so bawah ni dia akan tulis tau question to consider. Okay, lepas tu dia cakap, as you survey your company wide policies and procedures, ask what is the purpose of these policies or procedure, does it achieve that result? Okay, apa practicality ni kan? Ni sebenarnya saya sendiri dah buat juga. Okay, saya bekerja sebagai compliance officer. Compliance officer ni saya kena jaga prosedur dan juga company punya policies lah, kita sebut macam tu kan. Macam mana pergerakan policies ISO ke, lepas tu macam internal policies dan sebagainya. So macam waktu hari tu kan saya ada audit kan, audit macam biasalah audit kan. Okay, dia culture lah kan sebab waktu universiti pun kita ada involve juga dengan audit ni. So macam culture audit ni sebenarnya dia macam macam kita terlalu rigid macam how you documented well macam tu kan. Macam mana you show dekat orang secara baik. So saya pun saya tak minat cara macam tu. Saya rasa kalau policies ni betul-betul should be implemented, then you should implement that. Kalau betul-betul rasa polisi ni tak perlu, then buang je lah. Macam kenapa nak bebankan diri kita nak proof yang kita buat sedangkan kita tak buat macam tu. So waktu tu saya teringat sebenarnya point ni. Maksudnya bila mana kita nak achieve the target of a better management, contoh kan, a better management, so kita kena datanglah dengan point-point dia. Okay, sepatutnya polisinya macam ni. So waktu hari tu macam waktu ISO, sebab saya first yang tukar balik lah, macam tukar compliance officer kan sebelum orang lain. Dah 3 tahun orang lain, so macam bila tukar. Dan saya buat satu documentation, saya blast dekat macam HOD kan. Documentation tu adalah macam the needs of the policies. Maksudnya saya minta diorang revise balik semua polisi, diorang revise balik in terms of technical part semua polisi tersebut. Betul ke benda tu penting? Kalau diorang rasa macam perlu ada amendment dan sebagainya, kita discuss. Kita set meeting, kita discuss dan kita akan minta higher management punya, boss punya approval lah, CEO punya approval. Macam tu cara dia. So macam bila saya buat tu kan, macam mula-mula saya buat. Lepas tu ramai yang macam, Adila, kenapa kita orang tak pernah buat pun benda-benda ni sebelum ni? Adila, why we need to do this? Dia kata, does it compulsory untuk ISO? Macam dulu macam tak ada pun buat macam ni kan, macam tu pula. Lepas tu saya macam kita yang kena explain sebab kita nak setting culture kan. Kita nak setting culture, first step memang susah kan. Kita lagi jumpa seorang-seorang kan. Waktu tu saya ingat, saya blast je email tu kan. Macam operation, Adila, I want to ask question. Lepas tu bila HR, Adila, dia kata, can you see me selepas ni? Adila macam, okay. Kita pun macam, okay, so kita kena explain satu-satu. Okay, kenapa macam ni? Sebab kita nak pastikan kita being transparent on everything that we do. Kita nak macam ni. So that macam dia kata bila ada follow up ataupun kita ada benda yang jelas, kita boleh follow dengan jelas. Benda-benda macam tu lah. So tu lah
sebenarnya salah satu practical part lah yang boleh kita, contoh practical yang boleh di-applykan. Okay, maksudnya macam melalui policy dan prosedur. Okay, lepas tu macam ada juga disebutkan dekat sini kan, macam practical yang disadangkan. What percentage of its time does management spend on problem solving and team building? Have you done a cost benefit analysis of the incentive and perks you offer employees? Okay, benda ni macam relate dengan macam mana management move on to the problem solving. Saya pun pernah juga, benda ni pun macam kalau kita sebut in practicalities dalam company dan sebagainya, mungkin kita boleh nampak jelas kan macam mana boss meeting dan sebagainya. Tapi kalau macam in organisasi punya base kan, kita sendiri macam mana kita move on bila kita ada problem. Okay, contoh praktikal paling mudah lah kan, bila ada problem, adakah itu masa untuk kita tu dia cari. Kata, ini salah siapa contoh kan, macam kalau apa conventional punya style lah kan, kata ini salah siapa ni siapa yang bertanggungjawab ni, kenapa boleh jadi macam ni. Macam tu kan kita akan come dengan soalan-soalan kenapa nak justify pula masalah, sedangkan masalah tu dah jadi dah. Betul tak? Masalah tu dah jadi dah. Kenapa kita nak kena tengok benda yang belakang lagi, sedangkan problem datang untuk kita move forward ataupun kita kata untuk kita jalan ke depan, untuk kita selesaikan kan. Cara untuk menyelesaikan masalah, memang kita kena identify the root cause of everything kan, kita kena tahu root cause dan sebagainya, tapi determining siapa yang membuat masalah itu bukan root cause. Betul tak? Masa itu bukan root cause, tapi root cause ni macam mungkin kalau dia kata pasal kan macam kalau tu disiplin dia ke apa semua dia, then itu root cause. Kita kena comes out dengan macam mana cara untuk kita selesaikan root cause tersebut. Kalau kita kata root cause tu individu, maksudnya masalah dia kan, dia kata contoh nama dia Ali, root cause dia adalah Ali, lepas tu kita nak buang Ali ke? Macam tu lah kan, maksudnya dia macam kalau dalam organisasi benda tu tak bawa ke mana kan, tak bawa ke mana. Betul. Sebab kita tak improve pun macam tu. So kita kena faham, kita kena allocate masa yang sesuai untuk kita menyelesaikan masalah. Masalah datang hari ni, kalau kita boleh selesai hari ni, kita selesaikan hari ni. Kalau kita boleh propose untuk solution tu hari ni, kita propose untuk solution tu hari ni, esok kita selesaikan. So kena ada allocation of time yang macam tu. Kena jelas dengan apa benda yang kita buat. Sebab dia macam ni lah, maksudnya kadang-kadang benda ni kan dia susah sebab kita dah being trapped in the culture. Maksudnya kita dah ada dalam culture tu, dia jadi susah sebab kalau kita tak ada ilmu ataupun kita tak terfikir cara baru. So memang kena, kalau pandangan saya, memang kita kena explore more untuk kita dapat pengalaman tu lebih banyak, untuk kita assimilate kan culture yang kita ada yang banyak tu dengan benda yang kita dah jumpa. Macam tu kan. Kalau macam kita, sebab kita manusia susah lah kan, kita nak melompat ke sana company, melompat ke sana, melompat macam tu kan. So mungkin kita boleh tambah melalui macam ni lah kan, melalui pembacaan ataupun melalui kita punya case study, kita baca 1, 2, 3 buku, tengok macam mana perbezaan dia dan sebagainya. So kita comes to the implement terus. Macam tu lah. Wallahualam. Jawab ke? Okay, Alhamdulillah. Saya rasa menjawablah soalan daripada penonton kita. Kalau masih ada soalan-soalan daripada penonton, boleh utarakan. Sementara orang kata ada masa lagi ni kan. Okay, tapi secara keseluruhannya bagi saya betul lah kalau macam contoh masalah tadi, kadang masalah ni didatang kadang untuk improve kita punya syarikat dan sebagainya. Bukannya tak boleh ada masalah langsung kan, macam company mana yang perfect sampai tak ada masalah, tapi bila kita keep on nak cari salah siapa, kita sebenarnya membuang masa untuk menyelesaikan masalah tu ataupun nak improve so that masalah tu tak berulang. Sebab membuang masa lah sebenarnya mencari salah siapa ni kan. Nanti orang tu dia yang jadi kat orang ni tu dia yang jadi kat orang ni, and the end of the day kita dah buang banyak masa yang patutnya boleh digunakan untuk improve kita punya company kan. Dan kalau kita, apa orang kata, tentang macam tadi kan, saya perasan waktu awal-awal tadi Adila disebut tentang kita takut nak speak up sebab takut salah dan sebagainya. Dan saya perasan lah benda tu sebenarnya daripada universiti lagi, mahasiswa ni ramai yang macam daripada mahasiswa lah sebenarnya, kita ni di doktrin yang mengatakan kalau jangan tanya, kalau nanti salah malu kan. Dan benda tu terbawa-bawa sampai alam pekerjaan, menyebabkan kita ni takut sangat nak bersuara sebab takut kalau kita salah kita malu, sedangkan kita patut belajar daripada kesalahan kan. So kalau tak ada salah, macam mana kita nak belajar, kita nak tahu yang apa yang kita buat tu salah dan sebagainya. So kalau
sebenarnya tak patutlah untuk kita sebagai pekerja takut nak speak up, takut nak bertanya dan sebagainya, sebab benda tu untuk improve kita punya kualiti dan sebagainya kan. So that sama-sama boleh belajar. Okay, kita pun dah kalau kata dah menuju ke penghujung siaran lah kan. Dah hampir sejam dah. Kita bersiaran lewat sikit hari ni sebab ada masalah teknikal. Ada komen daripada kita punya penonton daripada Nur Iliani Muhammad Nawawi juga. Selamat tahun baru Adila. Membuka tahun baru di My Book Time dengan powerful. Memang powerful lah kita kata duduk awal tahun ni kan. So bolehlah untuk kita sama-sama baca buku powerful ni untuk supaya tahun kita 2022 ni lebih powerful orang kata kan. Supaya orang kata tak hamba lah dan boleh belajar daripada masalah-masalah ataupun ujian-ujian lepas kan. Dengan baca powerful ni mungkin boleh improve kita punya gerak kerja dan sebagainya. Okay. Terus ke soalan yang penutup lah. Kata-kata akhir daripada saudari Adila lah. Mungkin nak bagi pesanan, saranan atau dan sebagainya kepada penonton kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih saudari moderator. Okay, untuk kata-kata terakhir insyaAllah. Okay, pertama sekali macam saya pun nak mengajak jugalah hasrat sebenar momen buku Gamis Book Club sendiri pun adalah untuk kita merancakkan lagi kan kita punya budaya membaca kan dalam kalangan kita punya masyarakat ataupun kita punya rakyat Malaysia lah kita sebut kan. Okay, jadi kepada sesiapa sahaja yang membaca kan, kepada siapa sahaja yang menonton, kita sama-sama untuk sparkkan lagi ataupun kita rancakkan lagi pembudayaan membaca ni. Tak kira buku apa, tapi pilih yang betul-betul yang terjaga imannya lah bila kita baca buku kan. Okay, sebab daripada pembacaan ataupun daripada buku-buku ni sebenarnya dia akan membentuk identiti ataupun dia membentuk kita punya cara fikir dan juga cara kerja sebenarnya. Macam mana kita tengok kan macam dia ni suka baca buku bisnes apa semua kan. So benda tu kita boleh nampak implement dalam cara fikir dan cara kerja dia. Dia beza orang yang psychology based bercakap dengan orang yang bisnes bercakap kan. Dia sangat beza dah sebenarnya kan. Macam mana orang otak-otak orang bisnes ni pun macam gempak juga kan. Macam saya suka sangat kalau sembang dengan orang yang otak bisnes. Sebab saya tak ada otak bisnes. Saya bukannya otak yang fikir untung ke tak reti macam tu. Saya cepat kesian kat orang. So saya bukan. Saya jual mahal sikit pun saya rasa bersalah. Macam tu kan. So macam tu lah. Maksudnya daripada sini macam kita akan membuka cara fikir kita. Dan juga kita boleh explore to the other world tanpa kita perlu pergi. Kan macam ada quotes rasanya benda tu kan. Membaca buku ni adalah kita masuk ke dunia lain tanpa kita pergi mana-mana pun. Macam tu. Tapi cukup dah kita dengan boleh masuk membaca kepada dunia. Betul. Kita boleh masuk ke dunia pekerjaan. Kita boleh masuk ke dunia mahasiswa balik. Kita boleh masuk ke dunia keibuan. Kita boleh masuk ke dunia parenting. Kita boleh masuk ke dunia keuangan. Macam-macam dunia kita boleh masuk kan. Sama ada kita nak ataupun tidak sahaja. Kalau kita sebut pasal bab kalau belah agama lagi banyak kan. Lagi banyak ilmu-ilmu dan juga pelbagai benda yang kita kena baca. Kan macam contoh buku-buku ilmuan kita pun terlalu banyak sekarang kan. Kita nampak rancak sangat industri buku kita sekarang. Jadi pertama membacalah. Letakkan disiplin dalam masa sehari, kena baca juga sikit. Macam tu kan, kena baca juga 2-3 page pun okey lah. Macam tu kan, sebab disiplin ni die hard lah orang cakap kan. Bila dah jadi disiplin, dia akan susah untuk kita ubah. Kan kadang-kadang macam kalau ada orang yang suka membaca kan, dia tak sempat baca sehari, dia terkilan. Dia rasa macam aduh kenapa tak boleh baca macam tu kan. Sebab kadang-kadang macam sebab kita macam ada orang dia tak suka baca buku sebelum tidur sebab dia rasa macam tak convenient untuk dia kan, dia tak boleh faham, dia tak boleh nak grab apa yang disampaikan. Ada orang dia suka baca waktu leisure, maksudnya macam waktu tengah hari tiba-tiba macam dia tak ada kerja, dia nak baca buku macam tu, dia suka. Ikutlah kepada masing-masing punya cara, tapi bacalah. Kita yang pertama. Lepas yang kedua adalah kita kena variasikan juga bahan pembacaan kita. Sebab kita living in the world bukannya kita sebagai seorang sebab kita cara cakap kita letak duduk dalam muka bumi ni, kita bukannya main satu peranan sahaja, tidak
Kan kita lah anak, kita lah mungkin bakal ibu, bakal ayah, kita juga sebagai pekerja, kita juga sebagai orang yang berada dalam organisasi, kita juga sebagai pencipta bahasa, contoh pencipta bahasa. Saya jenis suka bahasa. Saya suka sangat baca buku puisi, buku puisi-puisi, buku sastra, saya suka baca. So macam kita kena datangkan diri kita dengan banyak peranan. So barulah kita rasa macam berkepentingan lah kena explore sekian-sekian, kena explore sekian-sekian dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam ada orang selalu cakap, dia kata, saya bukannya tak suka membaca, tapi saya tak boleh lah tengok perkataan yang panjang sangat ni. Okay, so yang ketiga adalah cari dulu apa kesukaan awak. Maksudnya macam kalau minat buku yang betul-betul macam mana? Macam pertama sekali jangan bebankan diri dengan baca buku yang terus berat. Macam kita nampak, oh dia ni baca buku ni, kena baca buku ni juga, baru nampak sebar dengan dia kan, selevel dengan dia macam tu. Tapi bukan macam tu. Kan, first sekali cari dulu, determine apa buku yang betul-betul awak suka. Dulu kalau saya kan, waktu mula-mula dulu saya baca buku kan, saya suka buku yang ada figure. Maksudnya yang ada gambar dan illustration dan sebagainya. Saya baca Diary of Wimpy Kids je dulu. Kan yang ada 10 buku tu kan. Saya baca 10-10. Sementara nak berjinak-jinak baca buku Inggeris ni kan. Lepas tu saya baca macam ada satu buku tu, Allah tak ingat dah nama dia. Tapi ada satu buku psikologi lah. Tapi penuh dengan macam kartun-kartun dia lah, illustration. So saya suka. Sampailah macam kita develop minat tu dulu, lepas tu baru tambah sampailah macam kita dah boleh baca dah buku apa pun. Macam tu lah. Okay, so tu lah tips. Mungkin kata-kata akhir lah daripada saya. Untuk semua, sama-sama membaca. InsyaAllah. Itu saja. InsyaAllah. Satu orang kata kata-kata akhir dan tips yang berguna lah. Sebab kadang ada orang dia masih tercari-cari apa jenis buku yang dia minat dan sebagainya. Mungkin tips-tips daripada Adila tadi boleh dijadikan panduan lah pada mereka yang nak memulakan 2022 dengan semangat baru, nak baca buku sekurang-kurangnya 1 page sehari pun tak apa, asalkan baca. So tips-tips pada Adila tadi insyaAllah membantu sahabat-sahabat kita yang baru nak memulakan azam baru 2022. Okay, saya cuba ringkaskan baliklah tips tadi. Dengan yang pertama, merancakkan budaya membaca lah. Sebab dengan membaca, kita menambah pengetahuan, menambah input diri kita dan kualiti diri kita tanpa sedar lah. Yang kedua, variasikan bahan bacaan. Kalau dah asyik baca buku bisnes, mungkin kadang-kadang tukarlah angin, orang kata kan. Tukar angin, bacalah buku-buku tentang apa orang kata, psikologi ke, keagamaan dan sebagainya. Dan yang ketiga, cari dulu apa jenis buku yang kita suka baca. Ada orang suka baca yang bergambar macam awal-awal Adila share tadi kan. Ada orang suka yang banyak in paragraph. Ada orang suka buku yang banyak point-point so that lebih mudah untuk dihadam dan sebagainya. Ikut kesukaan masing-masing. Jangan baca buku sebab orang tu baca buku tu. Tapi bacalah buku supaya kita ni dapat input daripada buku tu. Jangan ikut trend lah orang kata kan. Membaca ni ikut flow masing-masing. Okay. Dan saya kira masa kita pun dah 11.27. Kita sepatutnya boleh menamatkan live kita pada 11.30 lah. Kita cuba untuk tamatkan pada jam 11.30 walaupun kita start lambat tadi. Tapi saya menarik lah untuk kita baca buku ni, powerful, yang orang kata sangat saya mula-mula baca buku ni bila beli sebab kena jadi moderator kan. Baca tu terus macam kita dah boleh tangkap poin-poin sebab kalau setengah buku yang terlalu high atau ayat dia terlalu bombastik, vocab dia tu terlalu susah untuk kita hadam sebab yelah kita tak bercakap dalam bahasa Inggeris everyday. Jadi ada words-words yang macam bila kita tengok tu ni apa jadi dia dah distract kita punya tengah syok-syok membaca ni kan, tiba ada satu perkataan tak faham, dia macam alah nak kena buka kamus, jadi agak leceh lah kan. Tapi buku ni insyaAllah sangat bagus lah sebab mudah orang kata. Dan saya suka untuk quotekan sedikit kata-kata di sinopsis buku ni. Dia kata, powerful will change how you think about work and the way a business should be run.
So bacalah buku ni untuk ubah kita punya pemikiran tentang alam pekerjaan atau tentang kerja kita sendiri, macam mana sepatutnya satu-satu company ataupun bisnes tu patut dijalankan tu sebagai macam mana kan. Okay. So untuk akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada saudari Adila binti Ramli atas kesudian menjadi panel kita pada hari ini di rancangan My Book Time, di live My Book Time yang disiarkan secara langsung di Facebook page Momen Buku dan Gamis. Terima kasih kepada My Momen Buku dan Gamis juga kerana menjemput kami sebagai moderator dan panel pada hari ini 8 Januari 2022. Mohon maaf kalau ada salah dan silap lah daripada kami berdua sepanjang sesi live pada hari ini. Ada terkurang dan terlebih tu mohon dihalalkan. Dan okay, sebelum berakhir kita ada sedikitlah apa orang kata iklan daripada My Book Time. Akan datang 15 Januari ya, Sabtu depan kita ada program bersama panel jemputan kita Aina Syahirah iaitu mendidik generasi ala sahabat Nabi. Jemput sama-sama meriahkan My Book Time dengan sama-sama kita hadir untuk sesi live yang akan datang insya-Allah. Tadatu sahaja daripada saya, Hazika Fasih binti Hamzah dan panel kita Nur Adila binti Ramli. Terima kasih sekali lagi kepada semua penonton live kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.